Terima kasih kepada Yang Berhormat Batu, Tuan Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mohon supaya pertanyaan ini dijawab bersekali dengan pertanyaan bertarikh 17 Oktober oleh YB Seputih dan juga YB Jelutong. Kemudian 21 November soalan daripada YB Jelutong juga, dan pada 3 Disember ada soalan daripada YB Bukit Bintang kerana menyentuh isu yang hampir sama. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kekeliruan yang mengenai istilah yang digunakan tempoh hari menggambarkan kejadian sinkhole di Jalan Masjid India, dan istilah tanah jelus atau tanah mendap yang sering digunakan adalah kurang tepat. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah yang sepatutnya adalah lubang benam. Jadi saya sendiri, Tan Sri Yang mohon maaf kerana turut terhilaf dalam penggunaan istilah tersebut. Jadi untuk maklumat ahli yang berhormat, menyentuh tentang status keselamatan terkini dan langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan kejadian sama berulang, saya ingin menyatakan bahawa berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Task Force khas atau pasukan petugas khas yang dipengerusikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri, mendapati bahawa Jalan Masjid India kini disahkan selamat untuk semua bentuk aktiviti. Ini setelah mengambil kira pandangan kepakaran secara kolektif oleh pelbagai agensi termasuklah PDRM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia serta pertubuhan profesional seperti Institut Jurutera Malaysia IEM dan juga Pertubuhan Geoteknikal Malaysia MGS. Jadi beberapa tindakan segera langkah pendek telah dilaksanakan. Yang pertamanya, audit integriti aset utility yang telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat utility di kawasan Central Business District atau CBD, termasuklah Jalan Masjid India, dan pemetaan serta ujian integriti di bawah tanah dijalankan bagi mengesan sebarang kelemahan pada aset-aset lama. Dan perkara kedua ialah penggunaan teknologi seperti kaedah Ground Penetrating Radar, GPR dan juga Macintosh Probe digunakan untuk menyiasat struktur tanah. Ujian geofizik seperti microgravity dan ground settlement monitoring turut digunakan untuk mengesan sebarang pergerakan tanah atau lohong bawah tanah. Bagi tindakan jangka panjang pula, DBKL akan melaksanakan penyiasatan tanah mendalam melibatkan penggunaan teknik deep boring serta ujian makmal untuk memastikan struktur tanah stabil. Laporan geoteknikal oleh jurutera bertauliah akan disediakan untuk kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dan DBKL juga akan melaksanakan komunikasi awam dalam platform media sosial untuk memberi makluman dan keyakinan kepada masyarakat mengenai tahap keselamatan di kawasan Jalan Masjid India. Seterusnya berkaitan dengan pampasan kepada ahli keluarga mendiang G. Wijaya Lakshmi, untuk makluman ahli yang berhormat, atas dasar keprihatinan, kerajaan melalui DBKL telah menyumbangkan sebanyak RM30,000 untuk membantu waris mangsa dalam meringankan beban mereka akibat daripada tragedi tersebut. Keluarga mangsa turut juga menerima sumbangan sebanyak RM10,000 daripada pihak swasta, dan sebenarnya ini semua merupakan tanggungjawab sosial untuk kita membantu keluarga mangsa yang trauma akibat kehilangan orang yang tersayang. Menyentuh tentang pampasan, kerajaan tidak menghalang sekiranya keluarga mendiang mangsa hendak memukakan tuntutan melalui saluran perundangan terhadap agensi yang berkaitan. Saya juga memohon kepada ahli yang berhormat supaya tidak sekadar melihat jumlah sumbangan RM30,000 itu sebagai nilai nyawa mendiang, ya. Jadi pastinya nyawa itu tidak ternilai harganya. Pada ketiga kejadian tersebut, kerajaan Malaysia telah pun mengerahkan seluruh kekuatan anggota dan juga aset ke kawasan insiden, di mana kita melibatkan sehingga 13 agensi kerajaan. Dalam masa 9 hari pencarian, sejumlah besar peruntukan juga telah digunakan bagi tujuan kos dan harian operasi. Jadi jangan lupa anggota juga turut bergadai nyawa dalam memasuki ruangan sempit dan berbahaya. Malahan kos pembaikan ditanggung juga dalam satu amount yang juga signifikan. Jadi kesemua kos dan pengembangan ini adalah bukti bahawa kerajaan Malaysia tidak mengambil mudah soal nyawa sesiapa saja, sama ada warga tempatan mahupun pelancong warga asing. Terima kasih. Baik, Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker, dan terima kasih Menteri untuk memberi satu jawapan yang sangat-sangat yakin. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada agensi kerajaan yang mengendalikan operasi SAR, walaupun nasib tidak bersama kita untuk jumpa Wijaya Lakshmi, untuk meningkatkan keyakinan masyarakat ataupun pelancongan, sektor pelancongan. Adakah kerajaan bersedia untuk mendedahkan hasil penuh penyiasatan insiden ini kepada umum
Dan saya ingin juga bertanya berkaitan dengan artikel yang keluar selepas insiden Masjid India itu oleh pakar geologi yang memberi amaran terhadap 6 lokasi di sekitar ibu kota yang berisiko tinggi di Kepong, Ceras, Pudu, Kampung Baru, Ampang dan Pandan Jaya. Mohon Menteri bagi pandangan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan sentiasa komited terhadap ketelusan dalam setiap siasatan yang telah dijalankan dan lebih-lebih lagi apabila ini melibatkan keselamatan awam. Hasil penuh penyiasatan insiden lubang benam di Jalan Masjid India dan kawasan sekitarnya telah dalam peringkat akhir penelitian oleh pelbagai agensi dengan koordinasi antara Insiden Commander, OCPD Dan Wangi dan juga JWP serta DBKL. Manakala bagi laporan penilaian geoteknikal, ia melibatkan penemuan hasil daripada penggunaan teknologi seperti ground penetrating radar dan juga microgravity testing untuk memastikan kestabilan tanah di kawasan berisiko termasuklah kawasan Central Business District yang Kuala Lumpur, dan kajian ini membantu dalam mengenal pasti sekiranya masih ada kawasan yang mungkin terdedah kepada masalah lubang benam di masa hadapan. Jadi Yang Berhormat, kedua-dua laporan ini akan kelak dibentangkan kepada jemaah menteri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.